tak tahu dia simpan mana. So kalau saya jumpa nanti saya share lah dekat dalam korang punya summary link tu. But if not then minta maaf lah. Saya pun tak pandai nak hari tu hari tertekan. Okay, so kita akan start dengan phasor diagram. Phasor diagram ni basically is how you plot your resultant findings from apa ni lah, korang punya equivalent circuit lah. So as the name suggest, phasor diagram semuanya ke dalam bentuk phase lah. So awak kena ada phase, which is apa nama ni, angle, magnitude dan angle, magnitude dan angle, magnitude dan angle. Dia tak ada J, dia tak ada scene, dia memang phase je. So semua phase lah, tengok phase, phase, phase. So cara nak lukis dia, dia kena tengok lagging, leading atau unity. Sebab daripada lagging atau leading tu korang boleh tahu IS tu berada, nak draw IS tu macam mana. So first korang kena buat VS dulu, sebab VS ni korang punya apa nama, reference point. Lepas buat VS, then theta, kalau leading, kalau lagging macam ni lah, I ke bawah, kalau lagging, leading, I dekat atas. So how much dia punya leading dan lagging tu, awak tengok magnitude awak lah, daripada awak kira tu IS tu berapa, awak kira lah, ikutlah awak bagi ratio lah, ikut cm lah. 15, kalau sini 20, sini 15, maknanya sini kena lagi pendek lah. Tapi yang pasti theta ni kena tepat. Theta ni angle, so you have to draw it, tak adalah tepat, maksudnya awak buat and then awak lukis lah. Tak perlulah awak ambil protector ke apa. Buat and then tulis lah sini maybe 20 degree, negative 20 degree angle. So buat sini. And then bila dah dapat IS, awak ambil angle yang sama, awak pergi ke sebelah sini, buat angle theta tu kat sini. Then awak plot yang R equivalent kali dengan IS. So magnitude pakai yang R yang, kan kita ada R tambah J XM kan, RC tambah J, RC pula, R1 tambah J, R equivalent tambah J equivalent. So yang dia punya magnitude tu R equivalent tu lah, maknanya yang real value. Lepas tu ambil 90 degree, lawan daripada R equivalent, then awak ambil magnitude X equivalent tu, awak tandakan, and then tarik daripada kosong ataupun sumber V dengan I ni, terus pergi ke S equivalent, which is kat sini lah. And then awak marking lah ikut dia punya VP over A semua ni. And kita buat phasor diagram ni di sebelah, ni secondary, di sebelah secondary, so everything awak bawa ke, kalau disuruh refer to secondary lah. Kalau disuruh refer to primary, then tak perlulah VP over A, tapi VS ni over A. VS kali A, VS over A. So, this is, bila awak buat benda ni ikut step by step macam dia cakap ni, yang saya dah share ni, semua ni saya dah share dekat dalam WhatsApp group. So, tolong tengok. So, kalau lagging macam ni, kalau unity, I dia follow VS. So, yang lain-lain tu sama. R equivalent and then 90 degrees S equivalent. Kalau leading pun I dia kat atas sebab theta dia positif. So, yang lain masih lagi sama. Yang R equivalent ni akan sentiasa ikut angle of theta, which is kat luar ni. Yang awak tengok yang ni pula. Tengok yang theta luar ni. And then 90 degrees awak punya S equivalent. Dia tarik dia punya VP over A. Kalau secondary lah. Okay, so bila kita buat dia punya equation, ini saya rasa sama je ni, tak ada apa. Tapi macam ni lah buat phasor diagram. Bila dia kata phasor diagram, rupa dia macam ni. Leading, unity ataupun lagging, it depends on the theta itself, and make sure awak jangan main suka-suka. Kalau kata negatif apa, tengok I, tengok I. Kalau theta tu negatif, jangan awak suka-suka taruh positif pula kat atas. Tengok I punya theta tu berapa. Kalau lagging, I theta maksudnya negatif lah. Inilah. Itu brief on how to draw phasor diagram. Dan kita tengok macam mana kita nak buat.
So untuk contoh ni dia bagi S adalah 20 kVA, VP dan VS maknanya high voltage sebelah primary and secondary adalah 220 volt. Transformer to be determined by performing the open circuit is shown below. So macam saya cakap, make sure korang aware open circuit test, short circuit test belah mana. Sorry, saya tak cakap kelas korang. Benda ni boleh tukar-tukar. Maknanya dia boleh letak ni sebelah sini, ni letak sebelah sini. Ataupun dia boleh letak dalam format yang straight, horizontal. So make sure, ni silly mistake ni saya pun pernah buat dulu. Saya sentiasa assume open circuit sebelah kiri, short circuit sebelah kanan. Tapi ada satu keluar soalan tu, tiba-tiba open circuit belah kanan, short circuit belah kiri. So data-data saya semua salah. So saya dah kira sampai habis, tengok-tengok lah. Rupanya open circuit belah kanan. Saya terambil VSC sebelah kiri. Salah lah. Okay. Calculate and sketch the parameters of the approximate equivalent referring to the primary and secondary side of the transformer. Equivalent circuit dia suruh buat dua-dua side. Leceh sikit lah tapi tak apa. It's just a matter of awak kali A bagi A je. So first kita kena test dulu bila buat transformer yang mana open circuit test ni, di mana open circuit test ni buat. So first kita tengoklah VA dia. V dia. So V dia 220. So kalau kita compare dengan VP dan VS ni, which is VP high voltage 2200. VS 220. So that means open circuit dibuat, technician tu buat di kilang klien lah. And then awak dah tahu tu, therefore 220. So RC dan juga XM berada, RC dan XM tu yang tengah-tengah tu yang kalau tengok equivalent circuit yang magnetic core tu, RC dan XM, jangan tak tahu pula adalah di secondary, maknanya RC XM prime. So dia dah bawa siap-siap ke, nanti kalau awak kira-kira nanti awak dah baca, awak dah dapat bacaan, maknanya itu adalah RC dan XM prime sebab dia dah siap-siap letak dekat bacaan tu dekat secondary. And then untuk check whether short circuit ni dibuat di TNB ataupun di client punya factory, dia test gunakan cos theta mana rumus ni, cos theta P over VI. So bila dia buat P over VI, dapatkan theta, dia buat ini adalah RCXM. Ni sorry, saya yang ni bila dia nak solvekan yang RC dan XM. Tapi saya nak terus ke short circuit dulu, test dulu. So dia nak buat tu, dia kena bagikanlah S bahagi VP, S bahagi VS. So bila dia tengok VP, bila dia bagi IP 9, which is S rated bagikan 2200. So dia dapat 9.09, whereby IS dibagikan 90.9. So kalau kita tengok balik ni data, dia kata short circuit 9.09. So bila kita refer balik, 9.09 adalah di primary. So terbalik. So dia buat kat sini, open circuit ni adalah di client punya kilang. Lepas tu technician tu turun balik, dia buat pula test short circuit ni dekat TNB. Dia balik lunch ke apa ke, jadual dia pack ke, so dia balik untuk test dekat TNB punya side pula short circuit. For example So maknanya bila kita tahu short circuit test dibuat di yard TNB, apa yang kita boleh derive from that is that R equivalent dan X equivalent berada di yard TNB lah, di primary side. So any equation, calculation semua kena refer to primary side. Yang ni open circuit, any equation ataupun calculation di secondary side. So again, bila kita dah tahu RCXM berada di primary, kita balik kepada open circuit tadi. Now kita boleh kira theta menggunakan cos theta, arc cos. Sorry, tadi yang saya kata arc cos tadi tu salah. Ni tadi nak check tu adalah kena I sama dengan S bahagi V, sebab ikut rumus S sama dengan I kali V. So itu untuk test current. Ni baru kita nak masuk yang theta sebab nak dapatkan value of RC dan juga XM.
So once you got your theta, awak guna je rumus dalam nota yang saya share saya recall balik di sini. Mana nota tu? Chapter 2, this one ke? Yang full lah, this one. So ni nota rumus bersepah, so saya advise awak study nanti, derivekan rumus-rumus ni siap-siap dalam awak punya nota awak sendiri personally. Ni cara saya study dulu lah, cara awak lah ni, guna rumus ni. Bila awak dah tahu theta, awak boleh guna, sebab ni open circuit punya rumus. Ambil rumus ni, setelah awak dapat tahu theta, IOC ambil je daripada data sheet tu, then you can get your IC dan IM lah. So bila dah tahu IC dan IM respectively, awak ambil VOC, sebab VOC adalah parallel. So parallel, mana? Equivalent circuit. Ni. VOC ni parallel dengan VOC pula. VP adalah parallel dengan RC dan juga SM. So ambil dia ni, bagikan dengan current, then you get your resistance and your inductance. So bila awak bagikan bukan VOC ni, VP VOC lah sebenarnya. VP dan VOC sama. VOC bagi IC, VOC bagi IM, then you can get your current, your resistance dan juga your inductance value. Tapi kalau awak nak lukis, boleh, tapi normally orang biarkan dulu and then solvekan yang R equivalent, S equivalent lah. So based on apa yang saya cakap tadi, R equivalent, S equivalent sekarang berada di primary. So dapat je theta, which is guna rumus yang sama, tapi kali ni pakai PSC, VSC dan ISC. Once you get your theta, awak boleh gunakan V, sebab dia kat sini, dia kat atas ni, so V bahagi ISC. So awak dapatlah Z terus. So Z terus awak dapat terus 4.24 tambah awak dapat dalam bentuk phasor, tapi awak boleh lah, bila awak dapat phasor tu awak tukarkan kepada rectangular form untuk dapatkan actual value of R equivalence, X equivalence 50.6. Boleh pecahkan 2 terus. Sebab kalau awak pakai phasor ni, macam mana awak nak tahu R value, X value? Tukar pada rectangular lah. Tapi ini sebab short circuit, kita dapat tahu R equivalent semua berada di primary. So kita kena, okay. So bila kita nak buat, soalan kata refer to primary and then refer to secondary, so kena buat dua-dua side. So yang R equivalent, X equivalent, bila kita refer to primary, maintain je sama. Tapi bila kita nak bawa RC dan XM untuk refer kepada primary, ini kena convert lah. 226.8 kena bahagikan dengan, ini saya tak setuju ni, saya rasa salah ni. Ni patutnya kena, kalau R kena apa nama tu, kali A kuasa 2 kan. Ni saya rasa salah ni. A kuasa 2 ni R equivalent, X equivalent prime ni. So ini kena kali A kuasa 2 atau bagi A kuasa 2 tu, saya lupa sekejap. Mana dia punya nota? Saya dah banyak nota, saya pun tak ingat mana satu yang saya refer. This one saja. Yep. Ni. So kalau R kena kali A kuasa 2, daripada secondary side nak pergi ke primary side kena kali kuasa 2, A kuasa 2. Yang I dan juga V just kalikan je. I bagikan terbalik. So R dengan X equivalent ni patutnya kena kali A kuasa 2. So value dia should be lain lah. Bukannya sama dengan yang atas ni. 37.35 ni. So kena tahu A berapa. And then awak kali macam ni 10. Itu betul ni sebenarnya. Tak nampak titik puluhan. 3.3. Yelah tu betul lah, dia dah kalikan 3.735 226.8 jadi 22.68. Okay, betul lah tu. Maknanya dia lah kali A kuasa 2 ni. Kali A kuasa 2 ke kali A tu?
Tak apalah. Tapi basically di-convertkan lah sebab R equivalent dengan S equivalent berada di secondary currently. So bila kita refer to primary, kena kali A equals to 2 lah. So I pun no, IS bahagi A, VS kali A. Dah ada pun tulis sebelah ni. Apa kat saya ni. Okay, and then refer to secondary, just bahagikan atau kalikan lah untuk IP. Ni kalikan A, yang VP prime bahagi A, yang RC dan XM maintain sebab dia memang kita found di secondary. Yang R equivalent dan S equivalent lah, ini kena kali, dia kena bahagi A equals to 2. Primary bawa ke secondary. So kena bahagi A equals to 2 dan dapat value dia. Okay, ini step by step untuk settlekan apa nama. Ini yang biasa dia lah. Just refresh kot. Saya ingatkan ada tambahan untuk efficiency ni, tapi rupa-rupanya nota ni yang biasa. Okay, tapi tak apa. Just nak refresh. Tapi yang penting yang apa nama ni, phasor diagram ni lah. Okay, tapi saya rasa yang ni clear. Cuma phasor diagram ni. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita proceed tutorial. Tak ada ke? Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita tengok contoh yang ini. Awak punya. This is September 2014. Kalau saya perasan 2017, after 2014, 2015 and above, dia dah tak ada lagi tanya pasal phasor diagram ni. Tapi maybe sebab time tu ELE 290, so saya tak sure untuk awak punya final. So therefore better je saya cover lah. Lagipun ni bagus sebab dia ada phasor, dia ada efficiency and then dia ada voltage regulation. So lengkap chapter 2 semua dia tanya. So 14 markah rugi kalau tak jawab. So yang ini saya terus guide dulu so that awak tak kabur lah. So saya share ni skema markah cerita satu-satu. Dengar saya cerita dulu sebab lepas ni ada satu soalan yang mana saya tak scan lagi. Nanti saya scan, saya share. Okay, first yang draw and label the equivalent circuit tu, itu teori je. Awak tengoklah sendiri dalam nota Saya tak payah elaborate. Tapi kena ada yang idea. Biasalah idea dan praktikal tu tengok dalam nota, malas saya nak explain. So tengok yang B. So yang B dia kata S 1000, VP 240, VS 415, frekuensi 50 Hz and 0.95 lagging power factor. Transformer to be determined, open circuit shown below. So kali ni open circuit masih sebelah kiri, short circuit sebelah kanan, so kita boleh pick it up je. So first dia suruh equivalent draw and equivalent circuit referring to the low voltage side. So kalau tengok low voltage side adalah inilah primary, di sebelah primary 240. So first kita test VOC ni berada di 10B yard ke client side. So kalau tengok VOC 240, so 10B yard lah primary side, which is low voltage side. So dah tahu tu, that means kita punya RC dan S equivalent berada di primary side. And then bila macam saya suka terus test yang ISC pula. ISC dia kata 10M, so nak tahu 1000 bahagi 240, 1000 bahagi 415. So kalau kita tekan tu calculator, ni lah 1240 ni, kita dapat tahu 4.16 untuk I primary and then untuk secondary 2.41. So which one is closer to short circuit? So kalau tengok sini 10M. Kalau nampak gaya ni 4.16 lah paling dekat dengan 10. Even though jauh gila, tapi compared to 2.41 dia paling dekat. So therefore kita would assume I primary adalah dia punya short circuit test. Maknanya both open circuit, both short circuit, semuanya kita buat di TNB. Maknanya technician ni malas keluar, dia malas nak OT, duit dia dah banyak sangat, dah kaya sangat, so dia buat semua test tu di yard TNB.
So bila kita dah tahu short circuit buat di YAT-TNB, maksudnya all the R equivalent, X equivalent berada di primary side. So senang cerita, macam inilah awak punya equivalent circuit. Semua ni berada di primary side. VS ni awak kena kali A, IS kena bagi A. So bila dah tahu tu, then you can get your RC and XM menggunakan theta. And then guna rumus IC sama dengan open circuit kali cos theta. And then bagikanlah VOC dengan IM menggunakan ini IM ni dia kira tak ni? Okay, dia kira, sorry, IM. Dan dapatkan RC dan XM. So, tapi dua-dua ni sebab berada di primary side, so tak perlu ada single quote tu lah, awak boleh terus pakai. Sebab soalan minta low voltage side dekat primary. So awak punya equivalent circuit ni memang berada di primary side je lah, dua-dua ni. So S equivalent guna theta, pun V bagi I juga, cuma dia pakai V short circuit bagi dengan I short circuit. So dapat R equivalent, J equivalent. Okay, ni yang tadi saya cerita panjang, so tak perlu nak elaborate sangat, hopefully awak nampak lah. Okay, then kita pergi yang voltage regulation. So voltage regulation ni basically kita nak dia akan kurangkan atau tinggikan load, tapi selalu orang akan kurangkan load lah. So that kita kena kira whether VP kita tu kena adjust ke tak. So tu function of voltage regulation. So kalau tengok sini dia kata transformer to operate only at 0.95 power factor lagging. Draw the phasor diagram working at rated condition. Okay, voltage regulation. Therefore, first kena tahu dulu theta baru. Theta baru, kalau theta mula-mula kosong lah. Even though dia kata 0.95 lagging factor, tapi ini sebenarnya kita belum pakai lagi waktu mula-mula ni, equivalent circuit ni. Sebagai equivalent circuit, kita assume everything is, there's no lagging or leading. Kita just operate at ideal punya operation lah. Tapi in actual, of course akan ada lagging ataupun leading. So ambil power factor yang baru tu, power factor sebelum is kosong. And then, kosong lah. Kosong lah. And then, power factor yang baru, coskan dia untuk dapatkan berapa banyak angle theta yang dia lagging tu. So once you got that, awak dapatkan dia punya A tu sebab kita nak bawa daripada, selalu power factor ni kita akan compare ke secondary ke primary. Kita akan bawa secondary ke primary sebab kita nak tengok primary. So load semua berada di secondary. So kita kena bawa semua ke primary. So kena tahulah dia punya A ratio. And then bawa yang V2 tu, V load yang baru tu, bawa ke primary dengan cara kalikan dengan A. Dapat dia punya value tu, bawa pula I2 kepada A, 4.16, 4.41. And then bila dah dapat tu, awak I2 kali dengan R equivalent, I2 tambah dengan V2. So awak buat KVL. Ambil, sebab kita kan rupa dia macam ni, V1 ni V1, ni V2 yang kita dah bawa, I2. So yang voltage yang kita nak buat KVL tu kat sini. So VP tolak V equivalent tolak V2. Sebab tu nampak macam ni. VP tolak mana? Ni VP tolak V equivalent tolak V2. Tapi ni dia susun cantik-cantik lah ni. So nampak VP sama dengan semua-semua ni lah. Yang tolak-tolak semua dia buat sebelah sana. So once you got your VP, you settlekan value-value tu, then you get your V1. And ni V1 ni, ambil yang ni ambil yang theta yang baru yang disebabkan 0.95, maknanya dia tak pakai 100%, dia ambil hanya 18, dia hanya operate at 18.19, power factor of 0.95 only, sebab maybe losses, maybe equipment tu kita kurangkan dia punya demand, maksudnya tak producekan banyakkan barang sebab nak save elektrik. So dia punya tu ada losses lah berlaku. So ambil power factor tadi punya theta tu, masukkan setiap satu except for yang V2 lah.
Sebab V2 ni kita assume yang load yang 0.95 tu dah already. So ambil je terus. And then dapat tu, settlekan. Then awak tolak dengan yang 246.8 ni mana ya? 246.8 ni yang kita dapat V2 240. Oh sorry, V2 prime. Okay. And then V1 tolak V2, then you get your how much your VR ataupun voltage regulation yang awak perlu increasekan untuk meet the decrease of demand. Kenapa kena meet kan? Sebab awak punya kabel semua awak dah set upkan untuk 100%, tapi bila berlaku pengurangan current, you have to increasekan dia sebab untuk mengcaterkan losses yang berlaku di sebab apa di loading side yang kurang even though kurang, tapi awak kena increasekan sebab bila dia kurang demand, dia punya ada faktor-faktor lain lah awak kena ambil tahu, which is losses disebabkan capacitance sebelah sana terpaksa draw banyak current ke, inductance dia, banyak benda lah. So based on this calculation, awak dapat tahu awak kena increasekan V1 awak sebanyak 2.53% untuk meet the demand of pengurangan 0.95 power factor lagging the equipment tu. Okay, so voltage regulation tu bagi saya dia punya pelik sebab dia pakai KVL lah. So bila awak dah solvekan V1 tu, then you have to tolakkan dengan V2 prime, which is loading punya power consumption. For that existing 0.95 lagging tu, and then you can jawab, you can get the answer lah, 2.53%. Okay, so tengok phasor diagram. Cara nak draw, guna V2 dulu. Yep, dia kata draw the phasor diagram working at rated condition. So phasor diagram ni dia suruh buat di bahagian, sebab ni bila kita bercakap pasal load, transformer. Okay, for now saya lupa, saya patutnya kena bagi tahu awak yang phasor diagram ni tadi saya cakap dia hanya berlaku, tadi nota tadi hanya berlaku di V2, tapi saya akan get back balik pada awak if pernah tak dia berada di V1, sebab tak silap saya macam saya pernah buat di V1 dulu, tapi saya nanti saya akan double check. Tapi for now pegang dulu untuk phasor diagram kita buat di V2 sebab kita bercakap pasal load. When we are talking about load ni 0.95 power factor lagi ni berada di load equipment tu yang kita kurangkan atau increasekan dia punya demand, bukannya TNB punya power supply, transformer side yang equipment kilang tu yang kita, selalu klien akan kurangkan atau lebihkan bergantung pada sales dia buat. So from there kita anggap phasor diagram ni berada di secondary side. So V2 prime, lukis dulu V2 prime dekat zero angle, lagipun nampaklah zero angle V2 prime. Dia punya magnitude 240.7 kalau ikut sini. And then I2 prime, which is 4.16 m panjang dia. Panjang tu kalau awak pakai kotak kertas jawapan kotak-kotak bolehlah buat, tapi kalau tak pakai 8 baris awak buat ratio pandai-pandai lah. Taruh kat sini satu ni, time saya degree dulu saya buat satu ni sebab berapa, and then saya pandai-pandai lah pakai sentimeter untuk pemeriksa check, tapi untuk awak diploma rasanya tak perlu kot. And then mechanical pula tu, so tak perlu lah kot, just labelkan je lah V2 prime. I2 prime, tapi kalau disuruh tulis je lah 4.16. And then theta kena ada, theta which is ni negatif 18.19. So I2 and then R equivalent kali I2 prime kena ikut I2 ni, dia punya theta which is negatif 18.19, and dia punya magnitude R adalah ni 2 ohm ni, 2 ohm, sebab dia tak perlu bawa ke ni apa, dia bukan primary side ni, dia secondary side, dia refer to primary side, sebab tu ada V2 prime, I2 prime. Ya Allah, sorry ni dia refer, saya sendiri pun dah confused dengan saya punya ni. Kalau tadi, nota tadi, sorry saya terpaksa buat awak pening sebab saya pun pening. Ni refer to secondary side phasor diagram.
So dia pakai VS, IS, tak payah prime. So ni dah terbukti dah dia boleh buat di primary side. Dia ambil V2 prime, V2 tapi dia prime kan sebab kita sekarang refer to primary side. Sorry saya patah balik apa yang saya pening tadi. Ini contoh buat di primary side. Ini contoh buat di secondary side. Kenapa saya kata ni secondary? Nampak ni tak ada prime. Tak ada single quote. Tak ada single quote, tak ada single quote, tak ada single quote. Ni semua ni dia buat di secondary side. Maknanya R equivalent, S equivalent semua dia ni adalah berada di secondary side. Dia tak perlu convert dah. Tapi ni sepatutnya ada quote ni. Yang ini kita refer to primary side sebab soalan memang tengah buat low voltage side. Tapi kita kena pakai V2 I2 jugalah sebab we're talking about loading. So bawa ke primary side. So sebab tu ada quote ni. Okay, betul lah saya cakap saya pernah buat di primary side. Okay, cuma R equivalent ni ambil dia balik equivalent yang awak dah kira tadi, 2 ohm. And then S equivalent 90 degrees daripada R equivalent, magnitude dia. Ambil yang S equivalent awak dah kira tadi, 1.5. And then awak draw kan daripada kosong ni, source V dengan I ni. Tarik ke I2 S equivalent. Sorry, bukannya R equivalent ni kena kali ambil je pula 2 sebab nampak I2 prime and then R equivalent, so awak kena ambil 2 kalikan dengan I2, so I2 awak adalah 4.16 kalikan dengan 2 then you get your magnitude. S equivalent ambil 1.5 ni kalikan dengan 4.16 ni then you get your magnitude. Tapi saya rasa saya bagi tahu awal-awal just in case nanti awak sama degree ke awak nampak balik benda ni, ingatlah sebenarnya awak boleh most probably kena lukis, so awak boleh buat ratio lah atas ni. Ratio 1 ni sebab berapa, 1 cm ni sebab berapa value voltage ke current ke, and then draw. Tak silap saya buat macam tu dulu degree. Okay, then kita tengok efficiency. Efficiency is awak kena banyak main dengan power lah. So awak kena kira all the losses yang berlaku. So waktu 100% ambil je I2 prime ni. And then awak kira P out dia berapa, V kali I kali dengan, dia kata sini at full load, kenapa 50% ni? Bukan 50%, 0.95 ni. P out dia ambil 0.95 lagi sebab memang soalan pun bagi 0.95. So ambil cost 18.19. So tapi tak tahu kenapa dia kata 50%, but it's 0.95. So I'm not sure this, I think this is typo. So boleh abaikan kot yang 50% ni. Tapi yang VS ni ambil 240.7 I2 kali. Lepas tu yang cost sebab kita sekarang bercakap pasal 0.95 lagging power factor. So ambil lah cost theta yang ni, yang lagging apa nama? 0.95 ni awak dah kira tadi. So dapat tu you can get your actual P out waktu dia operate at 0.95 lagging power. And then baru awak kira dia punya copper and core loss. Iron loss, core loss sama lah So kalau copper which is wire, so ambil VP bagi RC. Kalau core maknanya magnet, awak kena ambil I2 kali terbalik saya rasa ni bukan P copper, ni PI, ni P core, ini P copper sebab copper is dia punya wire tu. So tapi rumus ni betul lah, cuma label ni salah ni. Ke saya yang salah, tapi double check lah. Tapi saya rasa yang ni copper ni wire, so salah ni. But anyway, I2 kalikan R equivalent, ni core, ni magnet, core, so bagi dengan RC, ni magnet, wire, so kena kali dengan R equivalence. So from there, awak buat rumus efficiency tu lah. Then after awak dapat jawapan, you know that this transformer is operating at 91.5% efficiency only. Okay, saya tahu dengar saya cakap pompang-pompang benda lah. Sebab yelah cakap kan, even though jawab soalan, so nampak macam tak seronok lah. Okay, tapi tak apa. Saya ada satu soalan yang saya nak share. Which is saya tak snap lagi. Okay, ni saya snap dulu. Saya akan minta korang buat and then saya share dia punya jawapan.
Sekejap saya snap dulu. Ni saya selongkar-selongkar sebab yelah tak naklah sama je kelas dengan lain kan. So saya snap yang baru. Ya, bagi masa kejap. Okay. Okay, tengok WhatsApp group awak. Saya share kat situ. This is March 2014. I think yang nombor 3B ni. 15 kVA, 1100, 110. Dia ada, okay, yang A tu awak buat sendirilah. Principal operation tu So nampak markah banyak, 14 markah. Saya biasa nampak transformer ni, dia memang bagi satu soalan sedepuk macam ni. Kalau awak dapat cover, memang free lah, markah besar, markah banyak. So seboleh-bolehnya biasakanlah jawab. Okay, so 15S, S sama dengan 15K, VP 1100, VS 110. Okay, open circuit, ni open circuit dia buat macam ni pula. Daripada segi horizontal. So, make sure awak ambil variable yang betul. Silly mistake macam ni memang biasa orang buat. So, saya bagi tahu awal. Open circuit test, VOC macam tu, short circuit macam tu. Okay, equivalent circuit, dia suruh first buat equivalent circuit. Awak kena tahulah RC, XM, R equivalent, S equivalent. Full load voltage regulation. So, VR tadi, VR dekat 0.95. Contoh saya ni dekat 0.85. Phasor diagram untuk 0.85. And then efficiency at full load with power factor of 0.85. So ni lagi rendah dia punya power factor. So lain lah. Okay, so semua saya dah bagi. Awak sepatutnya boleh ikut step by step apa yang saya dah bagi contoh dekat all the notes tadi. So yang short circuit open circuit test tu saya rasa korang dah terror dah. Cuma voltage regulation, phasor diagram dan efficiency ni lah yang baru. So korang boleh tengok, jawab. Saya bagi masa sekarang 9 suku. Mana jam? Sekarang 9 suku, saya bagi setengah jam lah. 9 suku, so that means 10 suku. Saya akan get back and tanya awak, jawapan awak Make sure semua jawab. Saya akan upkan link dekat tutorial Google Classroom tu. Exercise lah Google Classroom untuk awak submit jawapan awak. Kalau tak submit maksudnya awak tak buat. So therefore saya ada hak lah untuk tolak-tolak markah nanti. Ataupun tak nak tolong awak time awak jawab test ke, awak punya final ke. So make sure semua try Jangan tak try sebab semua saya dah suap dah ni. Kalau tak try tu lemau lah saya rasa. Okay, so 10 suku saya akan on balik mic and share jawapan. Discuss jawapan.
Okey ke? Semua orang boleh jawab? Guys, macam mana? Okey ke? Sir, on the way lagi. On the way lagi. Sekat-sekat je. Okey, pukul 10 lah. Pukul 10 saya tanya balik. Sir, boleh tolong buat tak saya? Jika tak faham tu pasal ni. Boleh tolong buat? Awak tengoklah Dah, yang dia cakap sekali kan. Saya tak faham macam mana nak buat ni. saya dah bagi ni, awak just tukar value je sekarang ni. Kalau awak, okey, apa yang awak sangkut? Kat mana awak sangkut? Ya, Ha. Sebab dalam ni dah ada dah ni. Kalau awak buka apa nama? Soalan tadi tu dengan soalan yang saya share tadi, lebih kurang sama je, cuma value dia lain. And then ni low voltage. Yang ini dia suruh primary side. Primary side high voltage. Tapi dua-dua ni sebenarnya primary side. Nampak? Ni low voltage side. Equivalent circuit refer to low voltage side. Low voltage side dia adalah di primary. Yang ini pun high voltage. Yang ni high voltage, tapi high voltage dia berada di primary. So dua-dua ni sebenarnya soalan ni sebenarnya sama je. Dua-dua nak buat di primary. So awak boleh je tengok example skema markah yang saya share dekat screen sekarang ni dalam group awak punya WhatsApp juga. Sama je step dia. Awak cuma tukar value je. So kalau saya guide lagi, saya kalau cara saya nak suap tu memang tangan masuk mulut je ni, dah tak ada cara lain dah ni. sir, yang skema Ha. tu tak ada Ha. pun dalam WhatsApp. Tak ada. Ya Allah. Oh, sorry. Hai. Saya tak bagi skema ni, padan lah. Okay, sekejap. Oh, ada skema sir. Saya dah share kat sini tapi saya tak bagi dalam WhatsApp group ni. Okay, sorry. Okay ni bawah ni. So skema ni yang soalan yang awal-awal ni yang tadi saya discuss. Yang ni soalan yang saya bagi baru ni ada skema dia tapi lain lah. So awak buatlah dulu yang ni, tengok yang skema yang saya share tak baru ni. Dia sama je. Dua-dua ni buat kat primary side. Okey sir, okey. Alright.
Okay, so far? Boleh? Apparently pukul 10:30 saya ada presentation FYP. So itulah kalau boleh nak wrap up kan. And then saya bagi satu soalan extra untuk korang buat and submit dekat Google Classroom nanti. Itu saya ada markah juga apa answer scheme juga, tapi itu nantilah. Cuma nak settle yang ini dulu. Okay ke? Okay. Alright. 10:15 saya on mic balik.
Okay, boleh? Tolong bagi tahu saya jawapan awak dapat untuk X equivalent, R equivalent, X equivalent dulu. R equivalent 3/125 ke saya? Okay, kejap saya cari mana saya punya R equivalent saya ni. 3.125, betul. X equivalent 5.41, betul? Betul. Alright. Awak punya RCXM? RC dan XM? Berapa sir ni? 3.125 plus J 5.41. Itu yang Z. Z equivalence. R equivalent dengan XM X equivalence lah. Saya tanya Betul sir. RC RC dan XM berapa? 12.088K. Okey, betul. XM 2.236K. Okey, boleh. Betul lah tu. Okey, so dah tahu yang itu, awak punya awak punya VR berapa persen? .06 0.0 VR voltage regulation 0.06 tu maksudnya peratus, awak dah bagi 100 ke apa tu? Darab 100 ya. So 0.06%. Sebab saya punya VR ni 6.9%. So double check sebab saya tak nampak apa yang awak tulis tu. Tapi jawapan dia kalau ikutkan ni 6.9% lah. Ni So it's 1175.8 minus 1100 bahagi 1100 times 100%, then you get your 6.9%. Okay, and then your phasor diagram sepatutnya rupa macam tu lah. Lagging. Sebab bebas soalan kata pun lagging kan. Mana soalan? Saya tak ingat mana saya letak. Lagging soalan. Soalan is 0.85 lagging. So itulah. Lagging. And efficiency, awak should get 94.8%. Okay, yang ni saya akan share dalam WhatsApp group untuk awak study. Tapi saya akan minta korang submit satu lagi soalan. Tapi yang soalan ni saya akan share dekat awak punya Google Classroom lah. Kayak ni. Mana soalan ni? Nanti saya akan bagi satu lagi soalan untuk awak upload dalam Google Classroom untuk wrap up kan yang transformer punya nilai ni, syllabus. Okay, so hopefully semua orang buat, jangan tak buat sebab final keluar tapi phasor diagram dengan phasor diagram ni dengan voltage regulation ada time keluar, ada time tak keluar. Tapi efficiency and yang open circuit dan short circuit insyaAllah ada lah. Tapi nak dapatkan efficiency ni tak nak awak kena buat voltage regulation ke ni? Tak perlu. Tapi kena faham lah voltage regulation ni insyaAllah ditanya sebab kadang-kadang bagi 3, so memang akan ditanya voltage regulation. So it's good for you to buat sekarang so that kalau lepas ni nak study just refresh je. Sebenarnya senang kan, 14 markah rugilah kalau tak jawab. Okay, so untuk hari ni itu saja. Saya akan minta korang submit semua yang korang dah
buat tu, cara kerja korang salah pun tak apa, don't worry. Pasal salah betul tu itu is part of learning process, tapi saya nak awak hantar snapshot yang awak punya kertas tu dekat Google Classroom, and then boleh tengoklah skema ni saya akan share nanti. Sir. Yep. Hantar yang ni kan? Yang ni kan? Yang ni, lepas tu satu lagi soalan saya akan tambah satu lagi untuk apa ni, for the sake of buat kerja lah. Oh, okay. Alright. Okay. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Thank you for your time. Saya kena